اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surah 4. Muka surah 4 ayat keempat daripada atas. Muka surah 4 ayat keempat daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan adapun faedahnya, faedah ilmu tasawuf, maka menyampaikan ilmu tasawuf kepada mengkosongkan hati. Mengkosong ni daripada yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menghiasi hati. Itu ataf kepada kata mengkosongkan, yakni menyampaikan ilmu tasawuf kepada menghiasi hati dengan memandang kepada Tuhan sekalian alam. Dan ada pun faedah ilmu tasawuf, maka menyampaikan ilmu tasawuf kepada mengkosongkan hati daripada yang lain daripada Allah, dan menghiasi hati dengan memandang kepada Tuhan sekalian alam. Ini sambungan mabadi ilmu. Apabila kita nak belajar satu-satu ilmu, sayugianya sepatutnya kita mengetahui dia punya pendahuluan ilmu. Nama ilmu ni dia punya takrifan dia apa, kemudian dia punya maudhu' pembicaraan ilmu ni bicara bab apa, kemudian ilmu ni di manakah tempat ambilannya, mari mana ilmu ni, kemudian ilmu ni kita belajar dia apa hukum. Ini mabadi ilmu. Jadi pembicaraan sekarang ni berkaitan dengan faedah kita belajar ilmu tasawuf. Faedah belajar ilmu tasawuf, yang mana minggu lepas kita ada cerita dah hak berkaitan dengan faedah belajar ilmu tasawuf ni. Mengkosongkan hati daripada yang lain daripada Allah, dan menghiasi hati dengan memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum tu saya cerita terlebih dahulunya faedah mengaji ilmu tauhid, faedah mengaji ilmu fiqh. Ni faedah mengaji ilmu tasawuf. Sebelum kita nak pergi pada ilmu tasawuf, kita terlebih dahulu ilmu tauhid, kemudian ilmu fiqh. Sebagaimana yang saya sebut dah sebelum ni, dia sebut susunan ilmu, tetapi belajar ilmunya serentak. Sebab sama ada tauhid ke, ilmu fiqh ke, ilmu tasawuf ke, ketiga-tiga ilmu ni semuanya fardu ain kepada kita. Jadi apabila fardu ain, ketiga-tigalah kena belajar serentak. Bukan kata belajar tauhid biar habis beres barulah kita belajar fiqh, belajar fiqh habis beres barulah kita belajar tasawuf. Tak kena gitu.
Sebab apa? Kalau kita belajar fiqh, kita belajar tauhid, fiqh tak belajar, tasawuf tak belajar, tinggal dua kewajipan belajar fardu ain, dosa kita. Mana ketiga-tiga ilmu tu kita wajib kena belajar serentak. Tapi mengikut susunan ilmu, yang pertamanya ilmu akidah. Tambahan pula kalau kita balik kepada sirah, kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan agama, kita maklum kewajipan syariat zahir dan kewajipan syariat hati selepas daripada penekanan awalnya adalah berkaitan dengan akidah, beriman dengan perkara-perkara gaib. Itu penekanan yang pertama. Sebagaimana hak sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan agama. Tetapi kita terima agama yang syumul, maka sekalian hak perintah agama kita kena serentak. Cuma kalau kita balik pada sirah, peganganlah dulunya. Sembahyang kita maklum selepas Nabi menjadi rasul hampir 12 tahun. Itu dia punya perjalanan agama disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan salah faham pula. Kita mari insaf, kita belajar tauhid, lepas 12 tahun baru semayang. Tak ada orang jauh gitu. Sebab kita terima agama yang syumul. Tapi kita kena pastikan penekanan. Yang pertama tauhid, faedah mengaji tauhid. Yang kedua fiqh, faedah mengaji fiqh. Ni nak cerita pula faedah mengaji ilmu tasawuf. Pembicaraan tasawuf adalah pembicaraan berkaitan dengan sifat-sifat yang datang ke atas hati kita, sama ada sifat yang baik ataupun sifat yang dicela pada syarak. Yang mana sebagaimana disebut kelas-kelas sebelum ni, amalan yang paling payah adalah amalan pembicaraan berkaitan dengan ketaatan hati. Hak amalan pegangan pun amalan juga. Kita mengetahui satu-satu pegangan dengan jelas, dengan kejap, dengan terang, kita pun berpegang, sipu di pegangan kita, tak gogeh dah. Itu amalan pegangan. Kita belajar ilmu fiqh, contoh dalam bab sembahyang, kita jagalah dia punya aturan sembahyang sebagaimana yang kita duk belajar. Tak ada orang belajar molek dah bab syarat sembahyang, belajar molek dah bab syarat ambil air semayang. Siapa masa ambil semayang malah cukup syarat, nak buat lebih kurang je ambil semayangnya. Ada pesen tu. Belajar molek dah bab najis. Biar sekali ni tak Muhammad sekali lah. Biar najis tak najis pun kita nak pakai semayang gitu. Tak ada pesen tu. Bila kita belajar bab fiqh, kita amal dengan mudah sahaja. Kita belajar bab rukun sembahyang, kita jaga dengan mudah. Kita perbetulkan bacaan Fatihah, kita perbetulkan bacaan tasyahud. Sampai masa kita baca sebagaimana kita duk betul tu. Ada jangan-jangan sekali mari berasa nak baca Fatihah biar salah. Ada? Nak baca tasyahud biar hari ni sekali tasyahud nak baca biar salah. Tasydid tak boleh cukup. Nak hilang tasydid baca tasyahud. Tak boleh. Tak cukup tasydid ketika membaca tasyahud. Tak sah bacaan tasyahud. Biar. Hari ni sekali nak pelik. Itu dah lama tu. Kalau ada bahasa tu. Nak cerita mudah je. Ni belajar ilmu tasawuf. Belajar ilmu tasawuf ni, yang pertama-tama tu nak faham molek dulu. Tiap-tiap satu-satu sifat yang baik, sifat yang buruk. Nak kena faham betul-betul dulu tiap-tiap satu sifat. Dalam kitab pernah bagi hati kitanya, yang pertama taubah. Nak kena faham molek apa dia taubah. Ini sifat mahmudah yang pertama, sifat baik yang pertama dalam kitab pernah bagi hati. Kalau kita pergi pada kitab Minhajul Abidin, selesai bab aqabah ilmu, aqabah yang kedua, bonggok yang kedua, peringkat yang kedua, taubah lalu dah. Pentingnya kedudukan taubah dalam bab ni, syariat penting ni. Kemah bab taubah, mencukupkan rukun taubah.
Pembahagian dosa pula, ada dosa kita dengan Allah yang tidak berkait dengan tinggal kefarduan, yang tidak berkait dengan manusia. Ada dosa kita dengan Allah berkait dengan tinggal kefarduan, tinggal sembahyang, tinggal puasa, zakat tak bayar. Kesalahan kita dengan Allah berkait dengan sesama manusia. Kita kena faham molek tiap-tiap satu dosa ni, dan kena faham molek apa rukun dia. Yang mana taubah adalah permulaan jalan orang yang nak menjalani jalan penyucian rohani. Dan taubah adalah anak kunci kejayaan orang yang nak menjalani jalan penyucian rohani. Nak siapa tak dapat faedah ni, kosong hati daripada selain daripada Allah ni. Dan taubah juga adalah penyaringan. Faham penyaringan? Penyaringan bagi orang yang nak menjalani jalan akhirat. Penyaringan dia. Mana kalau nak menjalani jalan akhirat tapi taubahnya tak heran, ni ke tak ada penyaringan. Tak ada lah ni, bukan. Tak ada. Sebab tu jadi pelik lah kalau kita nak menjalani jalan penyucian. Tiba-tiba disebut taubah daripada meninggalkan kefarduan sembahyang, meninggalkan kefarduan puasa, kena tunaikan balik, kena qada balik. Bunyi kata qada balik, berisah dah. Qada balik. Nak elah, nak lari dah. Tak mahu nak lari daripada qada balik sembahyang. Tu wajib. Kita meninggalkan kewajipan taubah. Di antara rukun taubah meninggalkan sembahyang, qada. Kita meninggalkan qada sembahyang, tiba-tiba kita nak memperlakukan amal-amal sunat, rajin pula. Kalau kita balik dengan perjalanan kita Minhajul Abidin, amal sunat semua tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita ada kewajipan. Apa kewajipannya? Qada sembahyang. Tu orang yang bunuh orang 99, tambah pula seorang lagi jadi 100 orang. Cerita dah kita faham dah. Tak sempat pun qada sembahyang, mati Tuhan ampun. Dia dalam perjalanan nak berhijrah, berpindah ke tempat orang-orang yang soleh. Mana dia perjalanan dalam perjalanan untuk bertaubah. Itu pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa kena-mengena dengan kita ni pula? Kita mati dah ke? Kita mai keinsafan, belum sempat kita belajar molek, mati. Kita lama dah insafnya. Tapi kita mencukup dak taubah ni sendiri. Tidaknya jadi apa? Apa? Relevant dah. Relevant. Kita dengar cerita mati dalam perjalanan untuk bertaubat kepada Allah yang Tuhan ampun dia. Dengan kita ni, yang mana kita perjalanan agama ni lama dah. Apa kaitannya? Maknanya nak lari daripada kewajipan taubat. Faham tak? Ni kata kena balik. Ni ilmu tasawuf, hak fardu ain kepada kita ni. Taubah kena faham molek. Takut akan Allah kena faham molek. Apa makna takut akan Allah? Yang mana kita minhajnya wajib dahulukan ilmu atas ibadah kerana dua sebab. Yang pertama, supaya ibadah kita diterima oleh Allah dan selamat jadi bekal akhirat. Yang kedua, supaya kita takut akan Allah, takut yang sebenar. Macam mana nak timbul takut yang sebenar? Nak timbul takut yang sebenar, Imam Ghazali mengatakan bahawa wajib dahulukan ilmu atas ibadah. Boleh kita khauf, takut akan Allah, takut yang sebenar. Sebab tanpa ilmu kita, apa benda yang kita nak takut? Tanpa ilmu, apa benda yang kita nak takut? Akhirnya tanpa ilmu, kita jadi macam budak-budak. Budak-budak yang tak ada ilmu, perkara yang sepatutnya takut, mereka tak takut. Perkara yang sepatutnya tak takut, nak pergi bilik air pun takut. Takut apa? Takut atu. Siang hari ada juga atu, dia kata, bukan malang je. Sebab apa ni? Ni budak jahil orang panggil. Budak tak reti je. Hak sepatutnya dia takut, dia tak takut, dia main mudah-mudah je.
Jangan tu bahaya. Ada heran budak. Sebab apa? Dia tak ada ilmu. Jadi kita pun samalah. Kita nak takut akan Allah, wajib dahulukan ilmu atas ibadah. Nak takut akan Allah, takut yang sebenar. Bukan takut buat-buat ni. Itu di antara sifat hati yang wajib kita semar. Sifat takut. Bunia kita nak gandingkan pula dengan rajak, harap. Nak gandingkan macam mana pula. Pergi pula ke sifat zuhud, sabar, syukur, ikhlas, tawakul, redha. Itu semua sifat-sifat hati yang wajib fardu ain kita kena faham molek. Kemudian wajib kita semar di hati kita. Kena faham apa makna sabar-sabar ni. Ada berapa peringkat sabar. Syukur ada berapa peringkat syukur. Ikhlas ada berapa peringkat ikhlas. Tawakul ada berapa peringkat tawakul. Ini ilmu tasawuf. Kemudian kita mengaji pula ilmu berkaitan dengan sifat-sifat yang dicela. Biar kemah molek ni. Ni faedah dia. Kita tauhidnya kemah, fiqhnya kemah, tasawufnya kemah, ilmu serta dengan amal. Sebab ilmu dengan amal ni dia seganding. Dia tak boleh nak cerai antara ilmu dengan amal. Tetapi ilmu wajib didahulukan atas amal. Dua ni tak boleh nak cerai, dua ni. Mana pegangan comel, pegangan ahli sunnah wal jamaah, semayang pun comel dengan ilmu bukan semayang adat. Kemudian pergi pula pada tasawuf. Kemudian dalam kitab Penuh Bagi Hati ni, sebelum membicarakan bab tasawuf berkaitan dengan sifat hati, didatangkan terlebih dahulu pembicaraan pelihara 7 anggota. Pelihara mata, pelihara telinga, pelihara lidah, pelihara perut, pelihara kaki tangan, pelihara kemaluan. Itu pembicaraan dalam kitab Penuh Bagi Hati ni. Di antara yang panjang pembicaraannya kalau dalam kitab, contohnya kitab Minhajul Abidin adalah pembicaraan pelihara perut. Panjang dah kitab Minhajul Abidin. Pembicaraan pelihara perut. Yang mana perjalanan kesucian, perjalanan penyucian rohani, perjalanan ahli sufi, di antara rukun yang besar adalah berkaitan dengan pelihara perut. Yang mana di antara rukun besarnya adalah puasa. Sehingga kan setengah-setengah kitab tasawuf menceritakan perjalanan ahli sufi. Kalau kita makan ni 2 kali sehari, kita bukan lagi orang perjalanan. Kita orang awam yang mukmin, orang kebanyakan biasa-biasa, bukan orang perjalanan. Bila makan sudah 2 kali sehari. Itu dia cerita berkaitan dengan kekerapan makan. Dia cerita berkaitan dengan apa? Dia punya sukatan kita makan. Tapi yang paling besarnya, apa yang kita makan. Kita pekoh ke ingat. Syubahah pun gohik gila. Faham syubahah? Tahu tak syubahah? Melayu kita pun ada kok. Syubahah. Hak rakan subahak tu benda lain tau. Rakan subahak. Hak kerja sama tu lah, hak kerja jahat tu. Tu subahat. Ada ke apa? Yelah dia ada rakan subahak dia. Dia nak curi, nak meropok, ada rakan subahak orang dalang. Dia panggil apa? Tu subahat tau. Syubahah ada tak bahasa Melayu kita? Syubahah. Syubahah ni yang tak jelas. Yang kesama yang tak jelas, yang tak yakin halal dan tak yakin haram. Itu syubahah. Kita pekoh simple sahaja. Kalau tak yakin haram, kita boleh makan. Tapi kalau perjalanan kesucian rohani, hak tak yakin halal, mereka tak ambil dah. Itu perjalanan sufi. Adapun kalau kita mengaji ilmu fiqh, dia simple sahaja. Ni hak kita duk makan-makan selama kening ni, yakin halal. Yakin halal lah. Kita buat rumah sendiri, tak makan kedai. Buat rumah sendiri jelah, tapi bahan dia buat sendiri juga. Minyak kita tak nak sendiri dah.
Kenal tak minyak tanam? Tak kenal budak. Tak kenal minyak tanam. Kenal minyak tanam? Ha? Tak je dengar? Je dengar tak minyak tanam? Tak tahu tak cara dia buat gua ni? Oh, tak tahu. Minyak kita beli ni hak siap dah. Cop halal. Ayolah. Tapi kedudukannya masih lagi dipanggil syubhah. Tidak diyakini halal. Tambahan pula kan ada pula minyak yang kitar semula. Tahu? Kitar semula ada tu kan? Macam mana tu? Itu bahang dia tu pula. Sebab tu masa saya belajar dulu, bersahabat dengan nenek guru yang betul-betul dijaga kesucian dia, dengan kawan-kawan yang betul-betul jaga kesucian dia, memang dia tak makan minyak-minyak ni semua. Dia tanak sendiri, minyak tanak sendiri. Sebab apa? Nak jaga kesucian. Nak jaga kesucian. Ini cerita bab jaga perut untuk kesucian. Kesucian tu siapa? Tahap ni menyampaikan, mengkosong hati daripada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita makan ni apa panggil apa? Tolok kayu, tolok batu. Kan gitu orang panggil? Dah. Tolok kayu, tolok batu. Gitu. Tolok kayu, tolok batu, kita ambil belaka, kita makan belaka. Pah kedah. Sampai peringkat kadang-kadang tuan kedah tutup dah api. Tak mau balik lagi. Nak bersembangnya. Tapi cerita apa? Cerita kerohanian. Bukan cerita ni. Bukan cerita habisnya. Tuan kedah tutup api sebab apa? Tuan kedah nak tidur esok nak mengawal nak pergi kedai pula. Tuan kedah tutup api pun nyonyeng dia bunyi buah dah gelap. Bahan nyamuk. Mana kedah dia pagi ke malam. Tapi ceritaannya kerohanian. Itu kita faham lah. Kita faham. Sebab kita ngejaga perut. Kita ngejaga perut. Kalau dalam kitab Minhajul Abidin, dia di bawah tajuk Aqabah yang ketiga. Dia yang kitab Minhaj ni dia ada. Kita nak cerita secara umum terlebih dahulu ni. Kita pergi kepada faedah mengaji ilmu tasawuf ni. Dan kitab Minhajul Abidin dia ada 7 aqabah, 7 bonggok, 7 peringkat. Aqabah yang pertama ilmu. Aqabah yang paling sukar kata Imam Ghazali, ilmu. Ni kadang-kadang sini tak lulu tak lulu sini tak ikat nak musing tak ikat nak bergayung tak cakap nak keluar silap gayung tu silap gayung ni. Sebab apa? Tak settle buat ilmu. Dia ikat nak musing yang kedua aqabah taubah. Aqabah taubah tadi. Nampak macam susah sebab apa? Dan macam mana kita nak hadap Tuhan ni? Nak kena qada sembahyang, nak kena qada puasa. Banyak kerja. Itu kewajipan. Nak elok pula nak lepas daripada situ. Itu kewajipan. Tapi tak apa dah, baru ni timbul kan. Sembahyang tak wajib qada tu kan, ambil waktu lah. Tambah qada sangat, ambil waktu. Lepas tu boleh ambil waktu. Gohik gilah nak sangat kau. Dah nak elok tambah ni. Kotak-kotak sembahyang, kotak-kotak puasa. Nak elok nak lari. Kemudian aqabah yang ketiga aqabatul awaik. Penghalang. Dengan dunianya dia ada 4. Dengan dunia, dengan manusia, dengan syaitan, nafsu. Antara 4 penghalang ni, nafsu lah hak paling sukar. Dunia kita boleh zuhud. Manusia kita boleh uzlah. Syaitan kita boleh perbanyakkan zikrillah, ingat akan Allah, ingat akan perintah Allah, ingat akan larangan Allah, maka kita boleh singkirkan syaitan daripada kita. Ingat akan Allah ni jangan ingat akan Allah la ilaha illallah sahaja. Sebut kata uzkurullah zikran katsira tu. Uzkurullah zikran katsira. Ingat akan Allah sebagai ingat yang banyak. Ni di umum ingat ni. Ni kita ni panggil majlis zikir. Umum zikir ni umum. Sekarang hingga kan setengah kita duk kerja cari nafkah keluarga yang wajib pada kita dipanggil zikrillah. Umum.
Jadi apabila kita ingat akan Allah, dengan bahawa kita ingat akan perintah-perintah Allah, kita ingat akan larangan-larangan Allah, kita boleh singkirkan syaitan. Syaitan nak goda kita dengan sifat riak, kita tahu dah riak ni larangan Allah, kita tolong. Syaitan nak goda kita dengan sifat takabur, kita tolong. Ni mana apa ni? Kita singkirkan godaan syaitan dan kita ingat akan hukum Allah Subhanahu wa taala, sama ada perintah Allah ataupun larangan Allah Subhanahu wa taala. Boleh singkir syaitan. Tapi nafsu kita dah lah. Tak nak singkir nafsu ni. Kemudian apabila nafsu ni kita dah, bila nafsu ni bersekali dengan kita terkadang yang kita boleh nampak perkara tak molek ni hak luar daripada kita. Bila hak bersama kita payah nak nampak di mana salah. Tak? Kita boleh nampak salah hak di luar. Tapi kalau di kita, apa panggil apa ni? Hak ni hak kata kumang apa ni? Ada kumang di seberang laut. Jadi hak di kita payah dah sebab dia bersekali dengan kita. Mana kalau kata hilang duit. Siapa dia nak tahu rumah tadi? Siapa dia nak tahu rumah tadi Siapa dia nak tahu rumah tadi macam mana? Hak dah rumah tu lah ambilnya. Hidup cari. Siapa tadi naik? Siapa tadi naik apa? Yang curi tu hak dah rumah tu, tak payah nak naik duduk situ dah siang malam duduk makan situ. Tapi payah nak jumpa sebab ada dalang. Sebelum jumpa hak sebenar tu, hak anak dia curi ni, orang mana dah ditomah orang lain. Anak orang tu dia tomah. Sebab apa? Dia tak nampak hak dalam, dia nampak luar. Tak? Jadi nafsu gitulah dia hak sekali kita ni, kita payah nak nampak. Dia punya ni tipu daya dia apa semua. Sebab syaitan ni dia mudah partner dengan syaitan. Nafsu ni dia mudah partner dengan syaitan. Ada dia mudah partner dengan syaitan nafsu ni. Macam mana kita nak kekang nafsu? Kita Minhaj mengatakan kekang dengan takwa. Takwa. Kekang dengan takwa. Yang mana takwa nak besar dalam agama kita. Khotib pesan tiap minggu 2 kali pesan. Khutbah pertama, khutbah kedua, hukum khutbah. Pesan takwa. Ini besar dalam agama kita. Bahkan kalau kita nak cerita bab tariqah, bab perjalanan penyucian rohani, di antara syarat besarnya adalah bekal kita, iaitu takwa Allah. Dia banyak syarat. Kata tak ada syarat tu wallahualam lah. Kalau kita buka syarat nak bertariqah penyucian rohani ni, kalau kita buka dalam kitab Sairus Salikin, dalam kitab Sairus Salikin, kulit yang juzuk yang ketiga, muka surat 43. Kulit yang ketiga, juzuk yang ketiga, muka surat 43. Dia ada satu faslun fi bayani syurutil iradati wa muqaddimatil mujahadah wa tadrijil murid fi suluki sabilir riyadah. Ni cerita bab syarat perjalanan. Dia ada cerita syarat di situ. Begitu kalau kita buka dalam kitab Haqiqah Al-Manhalus Safi, muka surat 26, dia ada cerita. Di antara syarat besarnya adalah kita ni kena ada bekal. Apa bekal kita? Takwa Allah. Lepas tu perlu kepada guru, juru pandu yang mursyid, syekh. Perlu kepada dia punya kenderaan dia punya taulang dia, senjata tu banyak lagi lah. Tapi di antara syarat besarnya bekal kita ni sendiri. Takwa Allah. Takwa Allah kita mana? Itulah pergi pada tauhid, fiqh, tasawuf, itu takwa Allah. Mana apa? Syariat lah bekal utama dia. Itu syarat dia tetap dah tu. Dan kita Sairus Salikin juzuk yang ketiga, muka 43, dalam kita Al-Manhalus Safi, ni kita Haqiqah muka surat 26. Dia akan cerita bekal takwa Allah. Jadi pembicaraan takwa Allah dalam kitab Minhajul Abidin, takwa Allah untuk kekang nafsu. Dalam kitab Minhajul Abidin, bab nafsu dalam lingkungan 30 muka surat. Habis bab nafsu muka surat 72 dalam kitab Minhajul Abidin terjemahan Syekh Daud Al-Fatani. Gelasnya di muka surat 72
selesai bab nafsu, cerita bab taqwa Allah surat 72. Bab nafsu saja 30 muka surat daripada 72 muka surat. Panjang pembicaraan nafsu. Cerita berkaitan dengan taqwa Allah. Kekal nafsu dengan taqwa Allah. Taqwa Allah tu panjang dia cerita. Fahamlah? Kitab Minhajul Abidin terjemah Syekh Daud ni, satu muka suratnya banyak mana halus-halus dia punya tulisan. Panggil apa? Gemuk-gemuk. Tahu tak gemuk? Dia tengok, dia kata, Allah tengok kitab gemuk, dia kata. Pada gemuk. Halus-halus. Halus. Lepas tu dekat yalah faham-faham lagi tak jauh lama. 30 muka surat membicarakan bab nafsu. Lepas tu cerita berkaitan dengan taqwa Allah. Taqwa Allah itulah pergi kepada pembicaraan pelihara mata, pelihara telinga, pelihara lidah, pelihara perut, pelihara hati. Pelihara perut tu panjang cerita bab ni. Ni kerana kita menambah hati, pelihara 7 anggota. Dia dalam kitab Minhajul Abidin, pelihara mata, telinga, lidah, perut. Lepas tu hati. Tu cerita bab perut. Sebab kita nak cerita bab perjalanan ni, hak makan tu penting. Pelihara makan tu penting. Dia punya sumber satu, dia punya bahan satu. Kemudian baru pergi kepada kekerapan makan, sukatan makan. Tapi yang pertamanya sumber, yang kedua bahan. Tahu tak sumber kita nak sumber duit kita tu nah. Sumber duit kita tu yang yakin halal. Kemudian kita pun beli bahan dengan sumber yang yakin halal akan bahan yang yakin halal. Ini kepentingan jaga dalaman untuk penyucian rohani sampai kepada tahap kosong hati daripada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hati hanya memandang Allah Subhanahu wa taala. Di sini sampailah di faedah mengaji dan beramal dengan ilmu tasawuf. Macam mana? Nampak tak dia punya jalan dia? Jangan duk ngilim kepala gitu. Semuanya susunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nak kurnia rezeki kita, mudah-mudah ya Allah kurnia. Cuma kita ni duduk tapak molek, mana hak wajib, mana hak kurniaan daripada Allah. Hak kurniaan daripada Allah kita dah sudah duduk tekan kau tu. Jadi macam kita nak pergi desak pula Tuhan tu, terserah kepada Allah. Hak kita nak kena desak, nak kena tekan diri kitanya, kita memastikan bahawa kita tu hak Tuhan suruh kita buat belaka, buat dengan ilmu, hak Tuhan larang kita tinggal belaka. Hak tu je hak jadi hak ditaklifkan kepada kita, hak diberati kepada kita. Lepas tu hak Tuhan kurnia tu, kurniaan Allah tu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nak kurnia, asbabnya sedikit saja Tuhan kurnia. Kalau Allah tidak mau kurnia, asbab banyak mana pun Tuhan tidak kurnia. Sebab apa? Asbab tak bekas sama sekali. Tapi kita wajib buat asbab. Kita wajib belajar, itu asbab. Kita wajib beramal, itu asbab. Lepas tu belajar pula, belajar ilmu ni jadi hijab pula dah timbulnya. Hijab. Pernah dengar tak hijab? Tahu hijab? Orang puan pakar tu panggil dia hijab tau. Kamu panggil apa tu? Hijab juga tau. Dia panggil apa? Hijab, dendeng. Ni cerita hijab perjalanan. Hijab. Ilmu tu menjadi hijab. Ilmu menjadi hijab, amal menjadi hijab. Tapi jalan untuk penyucian rohani, ilmu dan amal. Tapi ilmu yang macam mana menjadi hijab, amal yang macam menjadi hijab, waktu kena tu molek. Jangan pula menyebabkan orang jadi tak belajar pula, tak beramal pula. Tapi ilmu terkadang menjadi hijab, amal terkadang menjadi hijab. Tapi di kalangan ulama-ulama muktabar, ulama-ulama besar, ulama-ulama muktabar, kebanyakannya adalah di kalangan aulia-aulia illah. Tak ada hijab-hijab. Tapi ilmu mana yang menjadi hijab, amal mana yang menjadi hijab, waktu kena susun mulai.
Jangan kita takutkan orang pula dengan ilmu. Kita jangan bersedih dengan ilmu yang sedikit, tapi kita bersedih dengan amal yang sedikit. Ilmu yang sedikit, ilmu mana? Jangan bersedih. Kalau ilmu yang sedikit, siapa ke tak lepas fardu ain, bukan kata jangan bersedih, kena berjerit, kena menangis sekuat-kuatnya. Sebab apa? Bila sedikit ilmu wajib fardu ain kepada kita, kita masih lagi mengkali jahil fardu ain, itu sekeji-keji derhaka kepada Allah. Ni kadang-kadang ayat-ayat ni sendiri yang mengelirukan. Walha kalau kata dengan ilmu yang sedikit jangan bersedih, amal yang sedikit pun barulah bersedih, itu orang bergantung pada amal. Kenapa nak bersedih dengan amal yang sedikit? Walha ni kalam hikmah yang pertama dalam kitab Hikam, min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Tandaan kita ni iktimad atas amalan, kurang harap kita apabila kita melakukan kesalahan. Itu menunjukkan bahawa kita bergantung kepada amalan. Kita boleh buat amal, kita berasa lega, kita berlaku kesilapan, kesalahan, kita berasa kurang dah. Sebab apa? Berat dah kita ni. Itu maknanya kita bergantung kepada amal. Siapa yang bergantung pada amal ni? Ini orang syariah. Dan inilah orang salik, orang perjalanan. Orang awam, ahli syariah, memang dia bergantung pada amal dan memang tidak ada salah. Orang salik, orang perjalanan pun dia bergantung kepada amal. Dia bergantung kepada zikir dia bergantung kepada semayang dia bergantung kepada ngaji Quran, selawat dia. Tak ada salah. Tapi siapakah yang tidak bergantung pada amal? Mereka yang sampai kepada kosong hati daripada selain daripada Allah. Ni barulah. Siapa-siapa ni? Ni wasil. Orang yang sampai hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nak ceritanya, orang bergantung pada amal bergiang. Siapa ni? Orang makam syariah, orang makam salik, orang perjalanan. Salah ke? Tidak salah. Tapi orang sampai wakam wasil, sampai kepada Allah, tak ada tu. Dia tak bergantung pada amal. Dia tak bergantung pada amal, tapi amalnya tak berhenti-henti. Jangan salah faham pula. Dia tak bergantung pada amal sebab dia sampai makam fana, makam baqa, tapi amalnya tak henti-henti. Berhenti amal tu kira macam ikan keluar daripada air. Sebab apa? Dia asyik dalam amal, tapi bergantung pada amal tidak ada. Sampai makam tu. Tapi kalau kita memang bergantung pada amal, amal kita ilmu, kita bergantung pada ilmu. Tapi kadang-kadang tu orang ambil perkataan-perkataan seumpama mana, sedikit ilmu, jangan bersedih dengan sedikit ilmu, tapi bersedih dengan sedikit amal. Orang pun ambil mutiara kata, apa sedikit ilmu? Ilmu apa? Tapi kalau kita kira ilmu fardu ain, nak banding dengan ilmu syariat Allah yang luas ni, memang sedikit saja. Okey, nak banding. Mana kita sedikit ilmu mana? Ilmu fardu ain. Bapa panggil sedikit? Ilmu agama Allah ni siapa ke mati tak habis mengaji. Tapi ilmu fardu ain sedikit sahaja. Kita ada ilmu yang sedikit. Mana apa ilmu fardu ain sahaja yang saya ada, tak ada masalah. Tuhan nak ambil sampai ke tahap ni, tak syarat ilmu yang melaut, tak syarat ilmu yang meluas, tidak syarat. Tapi janji ilmu asas agama cukup. Tak cukup ilmu asas agama, tidak ada perjalanan agama. Tapi kita kedudukan kita ni sedikit wa amal, sepatutnya kita sedihlah. Masalah kita bukan setakat sedikit wa amal, di masa yang sama buat pula Tuhan larang. Tak ambil sedih pun. Amalnya sedikit, tapi ilmu fardu ain cukup. Tapi ilmu fardu ain sedikit saja. Alhamdulillah kita kata kita mengaji cukup-cukup. Hak ni hak atas masing-masing ni. Kita mengaji fardu ain cukup-cukup. Kita ni siapa? Masing-masing lah. Jangan sebut kata kita, saya dah berapa kali. Alhamdulillah lah. Kalau kita mengaji, kita tahu dah sukatan dia, alhamdulillah. Kita lepas dah fardu ain sebab dia sedikit saja fardu ainnya. Cuma kita mengaji itu sebagai pengulangan saja. Alhamdulillah.
maknanya lepas dah fardu ain. Tiba-tiba amal kita dah lah amal sedikit. Lepas tu mata tak jaga, telinga tak jaga, lidah tak jaga. Tu bukan setakat bersedih dah tu. Jangan pula lari daripada ilmu. Jelas. Sebab Imam Ghazali kata dah bab ilmu ni akabah yang paling sukar. Jadi kita ke mana pun kepada secara umum awam kita ni kena tekan bab ilmu, kena tekan bab ilmu. Jangan kita cerita bab-bab tadi lah. Tapi betul dah ada ilmu yang menjadi benda ni hijab, betul. Tapi panjang pembicaraan dia. Ilmu mana yang menjadi hijab? Adapun ilmu fardhu ain itu tetap. Ilmu fardhu ain itu tetap. Sama ada ilmu fardhu ain tauhid, sama ada ilmu fardhu ain fiqh, sama ada ilmu fardhu ain tasawuf. Pun yang paling besar laginya amalnya. Atau tambah sekali amal tasawuf. Taubatnya selesai, keikhlasannya selesai, sifat-sifat mazmumahnya pun kita pelihara hati kita. Mana mari di hati kita lintasan-lintasan sifat-sifat yang tak baik, kita pun tolak serta-merta. Di masa sama kita perbanyakkan buat amal-amal yang sunnah. Amal wajib tu tetap dah. Amal wajib tu tetap. Dia amal wajib ni kita bukan satu neraca. Neraca bukan amal wajib. Sebab amal wajib tetap. Faham tak? Jangan salah faham ni. Kalau tidak jadi neraca amal wajib, tinggal amal wajib. Tinggal amal wajib, kita sudah derhaka kepada Allah. Neraca kita perintah-perintah agama yang banyak tu. Hak perintah-perintah yang sunat. Tengok kita tu warna sebenar dengan akhirat. Hak perintah wajib tu tetap dah. Perintah sunat ni, hukum fiqh kata dakwah tak apa. Dakwah tak apa. Dakwah tak berdosa. Tengok warna kita ni. Hukum fiqh kata kita dakwah tak apa. Walah dakwah sunatlah sebesar-besar kerugian. Tapi dakwah wajib bukanlah bab kerugian dah. Tu kira reject. Tu kira reject. Jangan salah faham ni. Jadi kewajipan selesai, kita pun sempurnakan amal sunat, sembahyang sunat ratus-ratus rakaat, mengaji Quran seminggu khatam sekali, seminggu khatam 2 kali. Ni cerita penyucian. Bukan ngaji Quran semuka sepagi, lepas tu ngupak kat orang lepas dia tu. Tu habis gitu je. Ngaji Quran seminggu khatam sekali, 2 kali, lama masuk bulan Ramadan khatam sekali sehari. Sembahyang sunat tadi ratus-ratus rakaat, selawat puluh ribu-ribu, zikir ribu-ribu, penyucian sedikit demi sedikit. Bila ni terserah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai ke muncaknya terhasillah faedah ni. Mengkosongkan hati daripada yang lain daripada Allah dan menghiasi dengan memandang kepada Allah Tuhan sekalian alam. Ni kemuncak faedah ilmu tasawuf. Tapi kita kira-kira ni minggu depan kita masih lagi baca di tempat yang sama. Tak, bukan. Kita kena faham sampai kedudukan tahap ni macam mana kedudukan mereka. Sebab kita nak membezakan antara kedudukan muqarrabin auliyaillah ni dengan kedudukan kita orang awam. Kedudukan mana hati kita macam mana, terutama sekali dalam bab pegangan. Pegangan kita macam mana, sampai tahap ni syuhud mereka macam mana. Di sini kadang-kadang bila tidak faham antara i'tiqadiyun dengan syuhudiyun ni, dia akan jadi campur aduk, bawa pada rosak i'tiqad. InsyaAllah saya akan cerita pula minggu depan berkaitan dengan di sini kedudukan maqam syuhud, maqam musyahadah. Maqam syuhud ni idrakus syai' bizauq. Mereka dapat kecak dengan ni, dikecak di batin hati mereka. Ini di kalangan aulia illah. Benar banding pula dengan kita duduk maqam i'tiqadiyun, maqam pegangan, maqam syariat, kedudukan dia macam mana. Jadi insya-Allah kelas akan datang minggu harapan, insya-Allah kita akan mula di tempat yang sama berkaitan dengan faedah mengaji ilmu tasawuf. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin
warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.